Saya terang satu lagi soalan. Okey, ini soalan mana saya lupalah. Okey, tengok kat sini Raja 4 menunjukkan. Okey, dia bagi macam ni. Sama juga kalau kamu tengok soal saya menjawab soalan, saya punya gambar bersih sebab saya tak conteng pada gambar. Okey? So saya tak gunakan gambar. Sebab kat sini kita buat persediaan sekiranya soalan itu tanpa gambar. Okey, kalau tak yang macam biasa you conteng gambar tak ada masalah, boleh je. Okey, tengok soalan yang seterusnya di sini. Dia kata BCD ialah satu garis lurus, CD sama dengan 3 BD. Okey. Okey, CD sama dengan 3 BD. So ini pun sama, kita akan buat macam ni. Kita akan ambil dulu yang lengkap. Yang lengkap apa? BC. So BC sama dengan X. Apa lagi? BA. BA sama dengan Y. Okay, settle macam tu. Okay, lepas tu kita tengok dekat sini. Okay, AE sama dengan AC. AE sama dengan AC. So dekat situ dia bagi kamu dalam nisbah iaitu ratio dekat situ kan. Okay, jadi apa yang perlu kamu buat di situ ialah, okay sana. Okay, so dekat situ kamu tengok dia bagi AE sama dengan nisbah EC. AE nisbah AC. Okay, AE nisbah AC. So dekat situ apa yang kamu buat? Okay, dekat soalan ini AE, okay, AE nisbah AC. Okay, AE nisbah AC sama dengan 2 nisbah 3. Okay, 2 nisbah 3. So dia akan buat AE per AC sama dengan 2 per 3. Okay, apa yang kamu buat kita akan silangkan, kita keluarkan persamaan dia. So kita dapat 3AE sama dengan 2AC. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, okay awak nampak? Okay, saya buat ni, okay, sebab saya nak buat kat atas tadi takut. Okay, kejap saya buat balik. Saya buat balik, sorry. Sebab buat besar sangat tak muat, tak muat. Okey, jadi mana yang saya dah buat kita akan tandakan. So kat sini AE nisbah AC sama dengan 2 nisbah 3. So AE per AC sama dengan 2 per 3. Okey, so silangkan 3AE sama dengan 2AC. Okey, jadi kalau kamu tengok AE dengan AC, mana yang ada di sebelah kiri? AE ke AC? AC. Ya, AC. Jadi kita akan buat AE sama dengan 2 per 3 AC. Apakah AC? AC adalah AB tambah BC. So 2 per 3, apakah AB? AB awak ialah negatif Y. Apakah BC? BC awak ialah X. So bawa ke sebelah kiri, AE ialah 2 per 3 okay, X tolak Y. Saya buat macam tu. Sama buat macam ni boleh atau awak nak buat 2 per 3 X tolak 2 per 3 Y. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Okay? Okay, seterusnya kita tengok. Apa lagi maklumat yang ada? Okay, ada lagi ratio di sini. DFFA. DFFA. 2 nisbah 1. So dekat sini DF per FA sama dengan 2 per 1. Iaitu kalau kita tengok dia adalah DF sama dengan 2FA. Okey. So dekat sini kita kena tengok sebelah kiri. Ada tak DF, ada tak FA? Kedua-dua tak ada. Kalau tak ada barulah kita jenguk pada gambar. Okay, DF, DA, 2FA. So bila jenguk pada gambar kita gunakan ratio yang diberi. Dia kata dekat situ DF, FA. D bagi F 2, F bagi A 1. Macam tu. Okay, jadi apa yang kamu buat di sini, kita akan gunakan. Jadi sebenarnya dekat gambar ni, dekat yang awak punya macam jadual ni,
Okey, awak buat je jalan kerja. Pergi dekat soalan nanti tinggal ambil jawapan. Tak nak buat balik jalan kerja pun tak apa. Kamu sebab pemeriksa akan semak di semua jalan kerja yang saya buat warna merah ni. Okey, so kat sini saya akan menggunakan, tengok DF sama dengan 2/3 DA. Okey, in case soalan tak ada gambar, macam tadi kan saya tengok kan, kalau saya kata DFFA tak ada, so kita tengok pada gambar. Sekiranya soalan itu tak ada gambar, kamu tengok dekat sini, dia bagi DFFA. So kamu boleh lakarkan sendiri. DFFA. D pergi F2, F pergi A1. Macam tu. Kalau tak ada gambar. Sebenarnya ini macam tajuk koordinat bila you mencari titik di antara dua titik. Okay, so bila kamu nak selesaikan, kamu akan ambil DF sama dengan, you start pada tempat yang sama, DA, macam tu, DF, DA. So DF apa? DF kita sama dengan 2, sebab D pergi F2, DA apa? Keseluruhan. D pergi A adalah 3, jadi DF adalah 2 kali awak punya DA, jadi kita akan gunakan dia punya nisbah. Ingat tak macam kita buat dalam koordinat, D pergi F2, D pergi A adalah 3. Ini kalau tak ada gambar, so kamu buat garisan sendiri macam tu. DF per keseluruhan. Keseluruhan kita apa? 2 tambah 1 ialah 3. So DF sama dengan 2/3 DA. Tengok dekat sebelah, ada tak D pergi ke A? Okey, kamu tengok ada tak D pergi A? Masih tak ada, kan? Masih tak ada. Okay. Tak ada lagi kan? Okay, tak ada lagi, tinggalkan dulu. Sebenarnya sebab saya menjawab tadi dari bawah, sepatutnya kita baca dari atas. Kan? Sepatutnya baca dari atas, sebenarnya D ada dekat atas. Dia kata CD sama dengan 3 BC. Okey, sepatutnya saya buat yang itu dulu tadi. Sepatutnya kita buat CD sama dengan 3 BC. CD 3 BC iaitu 3X. Jadi kat sini sebenarnya ada CD. CD sama dengan 3X. So, DA you start from D. You start from D. Then last kali A. D kita ada DC. Kita tak ada CA, tapi kita ada CB. Lepas tu kita ada BA. Dapatlah D pergi ke A. Faham tak? Faham. Okay, so dekat sini 2/3. Apakah DC? DC kita, yes, negatif 3X. Tambah CB. CB kita negatif X. BA kita ialah Y. So, kita dapatlah jawapan. Dekat sini saya buat DF sama dengan 2/3. Saya ambil positif dulu. Jadi Y tolak 4X. Settle. Semua info yang diberi kita dah buat. Okay. Kita baca lagi. Tak ada apa-apa dah. Dan dia kata E dan F ialah 2 titik yang terletak pada garis. Okay, dah settle. Soalan tanya BF. Buatlah dekat sini. BF sama dengan. Okey. Jadi kita tengok daripada kiri je. BF. You start from B. Last kali F. F tu adanya D. Bermakna kita kena cari BD. Okey, dekat sebelah kiri tak ada BD direct. You ada BC. BC tambah CD tambah DF. Dah settlekan. Apa BC? X. Apa CD? 3X. Apa DF? DF kita adalah 2/3 Y. Okey, tolak 8/3 X. Settlekan. Okey, boleh So, X tambah 3X, you dapat 4X. Okey, tekan kalkulator terus. 4 tolak 8/3. Okey, 4 tolak dengan 8/3. Maka you akan dapat jawapan di situ adalah apa? 4/3 betul tak? Betul tak? 4/3 X tambah 2/3 Y. Settle. Itu jawapan untuk BF. Lepas tu dia nak C pergi ke E. Apakah C pergi E? Tengok juga sebelah kiri.
Okey, C pergi E. Okey, C pergi E, awak jumpa ada, awak nampak ada E dekat situ. Bermakna awak kena cari huruf A. Mana lagi huruf A? Ini dia. Mana ada lagi B? Di sini. Sebab soalan yang saya nak ialah C pergi ke E. So C pergi E, saya akan gunakan CE adalah CB tambah BA tambah AE. Tu dia. Jadi apakah CB kita? CB kita ialah negatif X. Apakah BA kita? BA kita ialah Y. Apakah AE kita? AE kita adalah 2/3 X tolak 2/3 Y. Settle. So selesaikan. Okay, you tengok di sini, ini negatif X, ini 2/3 X. So you dapat jawapannya ialah negatif X per 3. Ini dengan ini, so you dapat jawapannya ialah Y per 3. Itulah dia punya jawapan C pergi ke E. Boleh? Boleh. Okay. Then you tengok BEF kolinear segaris sama tadi. Bila kata BEF, so saya buat BE sama dengan lambda BF. Okay, you check dulu ada tak BE dekat atas? Kita dah cari BE tak? Okay, BE tak ada tapi ada BCCE. Ada kat sini. So BF dah ada, so guna je. BC adalah BC tambah CE macam tadi. Lambda BF, apa BF? BF dah cari dah. BF adalah 4/3 X tambah 2/3 Y. Selesaikan, you dapatkan nilai lambda. Boleh? Boleh. Yeah? Boleh. Boleh. Okay. Lepas tu awak tengok soalan C, dia kata diberi luas ABC adalah 5 cm. Dia suruh cari ABD. Okay, kita tengok gambar. ABC, dia kata 5. ABC 5 cm. Dia suruh cari ABD. Jadi kalau kamu tengok, ABC 5, formula ABC adalah setengah darat tapak darat tinggi kan? Okay? Kalau cari ABD pun sama. Sini 5. Jadi cara dia, kamu tak payah nak jalan kerja sebenarnya. Kamu kena tengok nisbah dia kat sini. BC dengan BD. Okay, BC. B bagi C berapa? B bagi C ialah X. Kan? B bagi D berapa? Okay. BD apa? BD. Mana BD? Mana BD? BD tak ada kan? Jadi tak ada 4X. Tapi awak carilah. BD adalah BC, CD. So dia 4X. So dekat sini 3X. Bermakna kalau ABC 5, ABD berapa kali ABC? 3. 4 kali. Faham tak? ABD keseluruhan. Totalnya 4. Bawah ni. Habis kalau nak dapat ABD tu 5 dan 3 lah. Tak, maksudnya sini 5, yang sini 15. Betul lah. Totalnya 20. Soalan tanya luas ABD. Total semua. So luasnya adalah 20. So penggunaan ratio dekat situ. Dia tak jalan kerja lah ni. Sebenarnya. Tak jalan kerja, maksudnya kita Tak ada. Awak ambil macam ni je. Awak tulis macam ni je. ABD adalah, ABD tu dia adalah 4 kali ABC. Yes. So terus dapat 20. Faham? faham. Okay. Okay, sekarang saya nak awak cuba satu soalan. Okay, yang ini tak ada gambar. Nanti dulu saya cari yang ada gambar dulu. Okay. Okay, tak ingat ni soalan mana. Okay, masih lagi selari segaris. Sebenarnya kalau kamu tengok soalan ini sama tak dengan soalan Putrajaya tadi? Sama tak gambarnya? Lebih kurang. Tak? Bukan lebih kurang, memang sama. Dia pusingkan je. Dipusingkan je. Nanti soalan kau pula dipusingkan lagi, kau tak faham. Boleh? Tapi nilai-nilai tu mungkinlah diubah. Okey, boleh? Nampak ni soalan mana? Soalan Pulau Pinang. Ibu dia rotate je soalannya. Rotate berapa 90 darjah saya rasa ni. Okey, cuba buat nombor 1. Try.
7 markah bermaksud awak kena settle dalam masa 10 minit. Okay, jam saya sekarang pukul 9.32. Tak ada. Amat. Boleh gerak? Boleh cikgu. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Cikgu, Ya. saya lemah bab nak selesaikan PT sama dengan 2/6 PS dengan TU sama dengan 1/2 TR tu. Saya lemah tu. Kalau itu asas dia tu. Okey. So sekarang awak nak saya terangkan guna ini atau awak nak saya terangkan conteng gambar? Ni awak biasa rasa dia ada dua kaedah. Macam yang saya buat sekarang kan saya tak contoh. Okey, cara saya tengok balik. Siapa yang okey teruskan, yang tak okey tengok balik. Okay. Kita akan ambil huruf besar, huruf yang ada ni settle. PQ 6A. Okey. PT 2B. Okey. SR 8A tolak 4B. Settle. Okey, sekarang kita pergi sebelah kanan. Sebelah kanan dia kata PT sama dengan 2/6. 2/6. Kenapa dia buat 2/6? Kenapa tak buat 1/3? Okey, 2/6 PS. Okey, 2/6 PS. Jadi kamu tengok PT ada nilai. Kita akan tengok either PT or PS yang ada di sebelah kiri. So ada PT, bermakna kita guna PT. Apa dia PT? PT kita adalah 2B. 2B sama dengan 2 PS. Okey, 2B sama dengan 2/6 PS. Okey, 2B sama dengan 2/6 PS.
Bermakna PS adalah 2 kali 6, 12. 12 bagi 2, dia adalah 6B. Okay, sepatutnya dia buat terus 1/3 ni. Tu. Faham tak? So settle ni bawa ke sebelah kiri. PS sama dengan 6B. Nak tahu dia dah settle ke belum, sebelah kiri ni mesti huruf besar, then dia ada sama dengan huruf kecil. Okay, then kita tengok TU. TU ini huruf besar. Sama dengan 1/2 TR, huruf besar. Bila dua-dua huruf besar maksudnya kita kena buat kerja. And then kita tengok TUTR. Jadi kat sini kamu tengok TUTR dekat sebelah kiri tak ada huruf U langsung. Tapi kita ada jumpa T dengan R. So 1/2 T dengan R. Apakah T dengan R? Kita tengok yang penting kamu akan nampak ada huruf T di sini, ada huruf R di sini. Itu dah memadai. Okay, bermakna kita boleh selesaikan dia. Di T kita ada apa? Kita ada TP. Okay, saya nak last kali R. PP saya adanya PS. Barulah saya pergi ke SR. Okay. So dekat sini saya akan dapat jawapannya ialah 1/2. Apakah TP? Negatif 2P. Apakah PS? PS kita 6B. Apakah SR? SR kita adalah 8A tolak 4B. So 1/2. P dekat sini dengan sini negatif, ini habis. So dia 8A. So sebenarnya konsep dia sama dengan atas. Tadi dapat 25X yang kat atas kan? So sini 4. Bermakna T pergi U adalah 4A. Okay, settle. Ada lagi tak? Habis. Habis, so jawablah QS dan TR menggunakan yang sebelah kiri saja. Boleh? Boleh. Terima kasih cikgu. Mana ada Ain soalan C? Dah? Ain dah siap dah? Ain? Okay, yang lain dapat tak? Berapa lambdanya? Cikgu. Sekejap, seminit. Okay, Ain dah dapat dah. Okay, tak apa buat. Cikgu, QS tu negatif 6A tambah 6B tu. Apa dia? Cikgu. Cikgu, 6A dia tambah dah. 6B. Ha? QS negatif 6A tambah 6B. 6. Betul. Betul Betul ke? Okay. So, betul. Cikgu Jawab lambda ada satu. lambdanya 1/3. Kamu tak boleh. Okay, dia lambda ni kamu kena tengok. Sekarang saya kat sini QU sama dengan lambda QS. So kalau guna QU QS, so dapat 1/3. Jadi kamu tak boleh tanya lambda sebab saya tak tahu kamu guna huruf apa. Kalau kamu guna QU, contohnya dengan US, so lambda kamu tak akan sama dengan 1/3. Oh, jawapan lain lah.
Tak, sama betul. Tak Dia maksudnya nilai dia tu lain lah. Lain Kalau tapi QU dengan US tu. dia sebenarnya macam ni kan. Ini QU kan. QU dia bagi QUS kan. Sini U awak, sini S. Kalau ikut kat sini Q pergi U1, Q pergi S3 bermakna di sini 2. Siapa guna QUUS, dia akan dapat QU sama dengan 1/2 US. So dia akan dapat lambdanya 1/2. Jadi sebab tu saya kata kalau awak tanya lambda, saya nak kena tahu dulu apa huruf yang awak gunakan. Okay. Jadi dia tak ada masalah. Tapi sebenarnya dua-dua ni sama, dua-dua betul. Jadi jawapan bukan refer pada you punya lambda sebab kita kena tengok huruf apa yang kamu gunakan. Boleh? Boleh. Okey, semua orang dapat. Saya nak semua orang dapat. Jadi bila awak minta kelas, saya nak awak betul-betul faham. Dan lepas ni jangan tinggal vektor dan mesti full mark. Awak nak lulus, okey? Kalau awak nak lulus, okey, senang je. Apa yang pula awak kuasai, tajuk yang saya ajar pagi tadi, linear programming. Siapa tak okey sangat solution triangle, tak payah tengok dah solution triangle. Sebab saya takut sangat solution triangle keluar dalam 3D. Bila dia keluar dalam 3D, saya takut kamu tak faham apakah sudut yang dia nak. Jadi awak akan jam dekat situ. So it's better you jawab index number dengan linear programming, pengatur cara linear yang pagi tadi. Siapa yang tak join kelas pagi tadi, nanti awak check, saya akan share link tu. Lepas tu tengoklah, awak kena tengok. Saya dah buat, usaha saya dah buat, so awak punya cara, awak kena tengok balik. Saya tak bincang banyak pun soalan pagi tadi, 3 ke 4 soalan je sebenarnya. Okay, jadi kamu akan jawab bahagian C, linear programming dengan index number. Dan bahagian B, wajib. Okay, ini tajuk yang wajib. Jangan dia kata lagi, cikgu tajuk apa. Bahagian C. Dan paper tu mesti jawab bahagian C dulu, wajib. Okay, bahagian C. Bahagian C you dah tahu 2 topik. 2 topik full mark mesti you dapat 20 markah. Dan you punya bahagian B apa yang nak kena jawab, you mesti jawab hukum linear. Wajib kamu jawab hukum linear. Okay, hukum linear mudah. Siapa yang tak boleh nak linearkan persamaan ke semua tu, awak jawab dulu graf. Sebab soalan akan kata plot apa melawan apa. So you buat jadual, buat graf. Kat situ awak dah dapat, kalau jadual tu dua-dua nilai kamu ubah. Contohnya dia kata plot log Y melawan X kuasa 2. Maksudnya nilai X kamu kena kuasakan 2, nilai Y kamu tukar pada log Y. So dekat jadual itu dah 2 markah. Jadual wajib ditunjukkan. Okay, wajib ditunjukkan. So kat situ dah 2 markah. Graf kamu buat dah dapat 3 ke 4 markah. So you dah dapat 5 ke 6 markah dari 10. Tapi saya harap dapatlah 10 ni hukum linear. Kemudian yang kedua, tajuk taburan kebarangkalian. Taburan kebarangkalian, soalan dia panjang tapi dia mudah nak jawab. Okay, saya nak kamu mesti kuasai ini. Sebab dia mudah je. Dia satu normal, satu lagi binomial. Sebab tahun lepas dia dah keluar yang pelik-pelik. Okay, tahun lepas dia dah keluar yang pelik-pelik, so harapnya tahun ni tak keluar pelik macam tahun lepas. Okay, kemudian yang ketiga, apa yang perlu kamu jawab adalah vektor. Tajuk inilah, tajuk vektor. Kemudian sebab bahagian A dengan B ni, saya tak boleh kata bahagian B ni mesti ini, bahagian A mesti ini. Jadi tu yang saya akan buat, bahagian A, bahagian B dengan bahagian A. Hukum linear kat sini 10 markah. Taburan kebarangkalian 10 markah. Vektor ni dia dengan koordinat. Biasanya dia alternate. Dia dengan tajuk koordinat geometri. Dekat sini kalau vektor 10 bermakna dekat sini markahnya 6 ke 8 markah. Ataupun dia terbalik lah. Macam tu. So kamu tengok ada berapa soalan ni? 2, 3, 4, 5, 6 topik saja. Dan kita tambah sikit. Apa dia? Kita buat persamaan serentak. Persamaan serentak markah dia 5 ke 7 markah. Kalau kebat 7 lah. Jadi kamu tengok bukannya banyak sangat tajuk yang kamu nak kuasai. Okey, dalam bahagian kertas 2 ni yang kamu kena tahu adalah 7 topik wajib. Janjang cikgu macam tak tahulah. Okey, kalau tak tahu tinggal ataupun bila kamu baca kertas 2 ni, awak baca soalan, keluarkan maklumat.
Setiap maklumat yang kamu keluarkan, kamu dah boleh dapat 1 ke 2 markah. Sebab dia akan kata, marking scheme tu dia akan tengok, dia kata nampak. Dia kata nampak je budak keluarkan maklumat. Contohnya dia keluar cerita pasal pasal umur ke pendapatan. Dia kata pendapatan tahunan 20,000. Tahun seterusnya peningkatan sebanyak 5%. So kamu dapat senaraikan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Cukup. You dah dapat 1 markah. Okay. So ini tajuk yang wajib kamu kuasai. Okay. Wajib kuasai. So yang lain tu tambahan lah nak kuasai ataupun tidak. Ini cerita nak lulus. Tapi takkanlah awak nak lulus saja. Korang belajar 2 tahun, awak belajar 2 tahun lebih. Kan? Mestilah kena skor yang okey lagi. Dan kertas 1, awak tambahlah tajuk fungsi tu sikit-sikit. Takkan tak boleh kan? Ni saya cerita siapa yang markah biasanya masih bawah 20. Okay, siapa markah masih bawah 20, tajuk ini kamu wajib kuasai untuk kamu lulus. Okay, sorry. Dia bukannya lulus je tau, kamu boleh kredit lagi kalau betul-betul dapat semua ni. Sebab kamu tengok kalau sini 10, sini 20, 20, 30, 40, 50. Okay, 50 ini salah satu. So sini 50, 58 tambah dengan 5. So kamu dapat 63. Okay, contoh 63. Kertas 1 takkan kamu dapat kosong. 80 markah kot. Okay, berapa paling tinggi kamu dapat? Berapa? 10, 15. Okay, cukuplah 15. Okay, saya kira 63 tambah 15. Kamu dapat 78 bahagi 180. So markah kamu dah 43. 43 kalau periksa biasa you dah lulus. Tapi SPM you dah kredit. Boleh C+. Silap-silap boleh B katnya. Contohlah. Tapi saya tak berani nak kata. Tapi biasanya kalau macam ni, pengiraan macam ni, you dah boleh C+, you dah kredit dah. Okay. So kamu dah ada AdMath, so kamu kena at least pergi ke C+. Jangan setakat lulus saja. Boleh? Okay dah? Okay. Next kita tengok soalan seterusnya. Okay, saya nak pergi kepada bentuk kertas 1. Ya. Tadi soalan B tadi, jawapan berapa lah? Soalan B. Soalan B tadi, jawapan B ni, jawapannya? Oh, okay. Awak guna Q apa? Okay. QU. Ya. Ya, awak guna QU, QS. QS. Ni. Macam tu ke? Itu dia. Okay. Okay, ni. Kita tengok soalan ini. Okay. Nampak tak soalan ni? Nampak. Okay, try buat.
Buat dulu je Okay, boleh
Okey tak? Cikgu. Okay, Cikgu tak soalan, boleh. Ya. Boleh? soalan B tu. Soalan B tak boleh Cari AV je. Okey. So sangkutlah ni, tak boleh gerak soalan B. Okey, so saya kena buat daripada awal lah. So dekat sini seperti biasa. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, kita akan ambil AC. AC sama dengan 9X. AB. AB sama dengan 12Y. Jadi dekat sini kalau kamu tengok dia ada BS sama dengan 1/3 BC. Okey, BC, jadi 1/3 BC adalah BA tambah AC. B bagi A adalah negatif 12Y. AC adalah 9X. So darab kat dalam negatif 4Y tambah 3X. Jadi BS ialah 3X tolak 4Y. Okey, settle. So soalan yang pertama dia nak BC. Yang pertama dia nak BC. So BC adalah BA tambah AC. Apa dia? BA tambah AC yang kat dalam bracket ni. Iaitu 9X tolak 12Y. Settle. Soalan kedua dia nak AS. AS adalah AB tambah BS. AB kita adalah 12Y. 3X tolak 4Y. So kita dapat 8Y tambah 3X. Settle. Okey, kemudian soalan B dia kata, ya. Kalau negatif 12Y tambah 9X boleh ke? Tak ada masalah. Okey. Okey. Cuma biasanya saya akan susun dulu X baru positif ke negatif. Okey. Lepas tu soalan B. Soalan B dia kata diberi bahawa AV sama dengan MAS. BV sama dengan NX tolak 8Y. Dengan keadaan M dan N adalah pemalas, cari nilai MN. Okey, bila cari MN, awak kena tengok. Dekat sini kita kena refer pada gambar. Okey. Dia kata AV dengan BV. AV. Dia ada BV. So kamu cantumkan dia jadi segitiga. Jadi dekat situ saya akan ambil, tak kisah saya nak ambil huruf apa pun. Yang kita tahu segitiganya dia adalah AVB. Jadi kita akan guna di sini. Sebab dia ada AV dengan BV. So saya akan ambil AB sama dengan AV tambah VB. Kalau awak nak AV, kalau awak kata awak nak AV, AV ialah AB tambah BV. Tak kisah huruf apa-apa pun boleh. Cuma nak mudah ambil huruf yang ada dekat atas. Apakah AB? AB ada dekat atas. Okey, AB ada ke atas. Iaitu 12Y. AV dia dah bagi. MAS. VB terbalik dari apa yang dia bagi. Jadi VB saya boleh kekalkan N, saya terbalikkan X ni jadi negatif X tambah 8Y. Faham? Faham tak? Faham. Okey. So, sekarang 12Y sama dengan MAS. AS ada dekat atas. 8Y, 3X. N, negatif X, tambah 8Y. So, kita akan dapat X dengan X. 8MY dengan tambah 8
Lego. Ya. Ya. Macam mana cikgu tahu AB? Sebab saya kata, saya kan dia guna tiga AB. segitiga ni. So awak boleh ambil apa-apa huruf. Awak boleh ambil AB, AV, BB. Awak nak AV, boleh? AV ialah AB tambah BB. Awak nak BV, boleh? BV adalah BA tambah Boleh. AV. Tak kisah, mana-mana boleh. Okay. So yang ini you dapat dekat X-nya. X dia kat sini, ni kita ambil Y dulu. So sekarang X kita ialah, sorry ni silap. X kita adalah 3mx tolak nx. Tu dia. So kita buat perbandingan Y dengan Y. So kita dapat dia adalah 12Y. 12Y sama dengan 8my tambah 8ny. Y habis. So awak dapat 12 sama dengan 8m tambah 8n. Nak simplify boleh, tak nak pun tak apa. Sekarang kita ambil X. X dekat sini kalau awak tengok sebelah sini ada X, dekat sini tak ada X. Bermakna sebelah sini X-nya kosong. Kosong sama dengan 3M tolak N. So ada dua huruf, ada dua persamaan. Gunakan apa? Persamaan serentak. Yes, persamaan serentak. Okay, jadi tak kisah persamaan serentak nak guna apa. Contoh saya buat di sini N sama dengan 3M. Ini persamaan ketiga. Jadi persamaan ketiga kita masukkan dalam persamaan pertama. Apakah persamaan pertama kita? 12 sama dengan 8M tambah 8N. N kita adalah 3M. So kita dapat di sini 12 sama dengan 8 tambah 24, 32M. Maka M kita ialah 1/4. Apakah N? N adalah 3 kali M, 1/4. Maka N kita adalah 3/4. Nampak? Boleh? Oh, markah. Okey, kat sini dia total 10 markah. Okey, total semualah untuk soalan ni. Kat atas tadi 3, soalan A tadi 3, soalan B ni kita boleh dapat 3 markah juga. Okey, then soalan C. Saya kembangkan tu je dapat berapa markah? Kembangkan yang mana? Awak sampai sini je? Sampai sini je? Sampai sini je awak boleh dapat 1 ke 2 markah saja. Okay. Then soalan C, dia kata diberi AT. AT dia bagi dengan keadaan H ialah pemalas, cari nilai H. AT, kita tengok pada gambar. Okay. Nampak dia bagi AT. So dekat situ kita kata sebab dia AT, kita ada AS. Jadi kita sekarang dia kata AT adalah 2HX tambah 4Y dengan keadaan H ialah pemalas, cari nilai H. Okay, apakah AT? Okay, dia dah bagi nilai kat sini. A pergi ke T adalah 2HX tambah 4Y. Okay, sekarang kita tengok dulu apakah yang diberi di sini. Sekejap ada tak maklumat diberi dekat sini apa-apa dekat atas pasal T? Tak ada AT, BT tak ada. Adalah. AT ialah 2HX tambah 4Y. Yalah soalan ni bahasa Inggeris dia tak given AT equals constant by the value of H. AT. Saya rasa macam okey kat atas ada, tengok atas. Tak ada apa tak. Rajah 5 menunjukkan segitiga ABC garis lurus AT bersilang dengan BC di titik S. Titik V terletak pada garis lurus AT. Then tak ada apa-apa maklumat diberi lagi. Lah. Saya rasa soalan ni sebenarnya soalan buku. Soalan buku saya ambil gambar. Tapi maklumatnya tak lengkap. AT 2HX tambah 4Y. Ada siapa-siapa nampak apa yang saya tak nampak? Sebab dia tak ada maklumat lain ke atas. Okey, sekejap tak ada.
Okey. Tinggalkan dululah, nanti saya tengok balik kat buku yang saya ambil ni. Sebab saya takut ada soalan ini dia ada, sebabnya saya ambil gambar ke bawah ada apa tak? Tak ada. Dia dah lain dah. Okey, so tinggalkan dulu line C. Sepatutnya dia akan bagi info. Contoh dia bagi dekat sini AT sama dengan berapa kali AS. Kalau dia bagi macam tu kita boleh buat. Ataupun dia ada bagi ratio. AT tu 5, S pergi T ni 2 ke. Kalau dia bagi nilai tu kita boleh selesaikan. So dalam kes soalan ni dia macam tergantung. So kita biarkan dulu soalan C. Boleh? Boleh. Okey, yang lain ni dah sama dah. Kolinia sama dengan tadi. Okey, kita tengok sikit soalan yang ini. Okey, ini pun sama, jangan risau. Okey, cumanya kalau tengok dia katakan tunjukkan bahawa titik A, B, C segaris. A, B, C sama juga, awak kena buat A, B sama dengan lambda B, C ataupun AC. Tapi kat sini A, B, dia tak ada gambar. A, B apa? AO tambah O. Bagus. AO tambah OB. Dan kadang-kadang soalan dia tak bagi OA, dia cuma bagi koordinat. Contoh dia kata A37. B dia kata -5, 8. Dia bagi macam tu. Kalau dia bagi macam ni, A37, B -5, 8. Soalan saya nak AB, apa nak buat? O itulah. Tambah Apa O. AB? AB apa? AO tambah OB. Ya, AO tambah OB. Jadi kalau dia bagi O itu bermaksud, dia bagi A itu bermaksud OA. B itu bermaksud OB. Jadi kalau dia nak AO terbalikkan. -3, -7. Tambah OB. Abang nanti mi transfer. Nanti Umi transfer. OB ialah -5, 8. Faham? So awak selesaikan. Dapatlah nilai dia. Boleh? Jadi cuma jangan tersilap lah sebab kadang-kadang dia bagi kamu dalam gambar macam tu. Dia bagi titik sini A, 3, 8. Lepas tu dia bagi titik dekat sini B, negatif berapa? -4, 10. Dia buat macam ni. Lepas tu dia tanya dari A pergi ke B. So maka ramailah pelajar pergi buat ini tambah ini je terus. Jadi kalau macam ni mesti buat ke origin dulu. AO tambah OB. Faham? Okey. Okey, yang lain ni sama je, nampak? Unit vektor, ingat unit vektor? Bila dia nak BC awak dah dapat jawapan unit vektor yang IJ, XI tambah YJ per magnitude. Okey, jarak dia untuk BC. Okey. Macam ni vektor ni. Okey, kalau macam ni contohnya BC. Cari dulu BC. BC adalah contohnya BC. So BC adalah BA tambah AC. Okey, apakah BA? B bagi A adalah B bagi A -10I tolak 5J. Tambah AC. AC apa? 17I tambah 4J. So -10I, 7I, you dapat sini 7I. Sini dapat tolak J. Okey, ini jawapan dia. Untuk unit vektor, so jawapan awak 7I tolak J per square root 7 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Ya, tolak J per square root 50. Faham? Jawapan akhir macam tu je lah. Yes, biarkan begitu. Kalau you boleh simplify, baru you simplify. Kalau tak, tak payah. Contoh you dapat jawapan 2I tambah 6J. So dekat sini per square root 2 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. The answer is 2I tambah 6J per square root 40. Betul? Okay, so ini you boleh faktorkan 2I tambah 3J. Betul? So dekat bawah ni, cara nak faktorkan 2 ni awak kuasa 2. 2 kuasa 2 berapa? 4. Ya, square root 4. 40 bagi 4 berapa? 10. So
So 2 dengan square root 4 habis. So jawapan awak I tambah 3J per square root 10. Wow. Okay, tapi tak ada masalah. Okay, unit vector you tak simplify. Kadang-kadang you akan jumpa buku dia buat 1 per square root 10 kan. I tambah 3J. Ini ke sama saja. Okay, sebab saya takut bila you simplify salah, lagilah tak boleh. So biarkan je lah. Tapi ingat, paper 1 kalau boleh seelok-eloknya you bagi jawapan yang termudah. Okay, kecuali tajuk kebarangkalian. Kebarangkalian tak boleh tidak. Wajib dia bagi dalam bentuk yang termudah. Boleh? Okay, ada soalan tak? Apa ada soalan lagi? Tak ada. Lepas ni saya nak awak tolonglah jawab soalan vektor tu kan Okay, teruskan. Jadi kalau ada apa-apa soalan, so kita akan bincangkan. So kalau contohnya awak ada lagi tajuk, okay, sebenarnya tak ada masalah pun. Sebenarnya kalau online ni, kalau awak buat dengan kawan-kawan yang lain pun, tak ada masalah pun. Tapi tak apa, kalau awak kata awak nak kelas dan saya free, tak ada masalah. Bagi tahu, nanti saya buat. Okay, asalkan tolong bantu saya supaya sekolah punya result tahun ni bagilah 100%. Saya dah 3 tahun. 3 tahun tak dapat 100% yang gagal. Ya astagfirullahaladzim. 100% yang lulus. Sorry. Tarik balik. Okay. Ada je yang gagal. Masalahnya yang gagal tak ramai. Itu yang kesian. Satu kelas tu ada 2 orang. Yang tak gagal tu 2 orang. Satu kelas 3 orang. Kesian lah. Kan kamu daripada korang punya kelas 39 orang kan. So kalau kamu rasa ada kawan-kawan yang tak berapa okey 3-4 orang tu, korang tarik supaya dia orang okey. Bagi tahu dia orang tajuk-tajuk yang wajib tu je. Boleh? Okay? Boleh. Okay, so saya stop dekat sini. Kita jumpa hari Rabu sekolah. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama.